Assalamualaikum, saya Nurul Humaira binti Nuzaini ingin menceritakan tentang salah satu ketuhanan agama Shinto iaitu Amaterasu Omikami. Mitologi Jepun adalah sistem kepercayaan yang merangkumi tradisi agama Shinto dan Buddha serta agama rakyat berasaskan pertanian. Mitos-mitos awal Jepun pertama kali disusun bermula pada abad ke-5 dan ke-8 dalam buku-buku yang dikenali sebagai Kojiki dan Nihongi. Mitos Jepun agak lewat berbanding dengan mitos Cina yang berdekatan. Tidak dibandingkan lagi dengan Yunani dan Rom. Mitos-mitos utama Jepun mementingkan keluarga cakrawala dan penciptaannya, dan akhirnya berpusat pada satu kunci kami iaitu Amaterasu, Dewi Matahari. Mereka percaya bahawa Dewa Matahari ini adalah perempuan, walaupun kebanyakan Dewa Matahari secara tradisionalnya adalah lelaki dan bulan merupakan perempuan. Adalah ciri khas kosmologi Jepun. Ketika kisah-kisah ini mula diceritakan dan pelbagai mitos di Kojiki dan Nihongi dan sumber lain menceritakan kisah yang berbeza tentang Dewi Matahari Amaterasu dan dewa-dewa lain. Shinto adalah kepercayaan agama yang muncul di Jepun, dibentuk oleh beberapa legenda dan mitos yang menjelaskan asal-usul dunia, kehidupan dan keluarga Jepun yang imperialis. Kami pula bermaksud Tuhan dapat memiliki bentuk yang paling bervariasi dari manusia, binatang, ribut, batu, sungai, bintang dan sebagainya. Siapakah Amaterasu? Mari kita mengkaji lebih mendalam tentang konsep, tugas dan simbol Amaterasu. Amaterasu Omikami juga dikenal sebagai Ohirume no Mochi no Kami yang merupakan Dewi Matahari dalam mitologi Jepun. Salah satu dewa utama kami, Shinto, dia juga digambarkan dalam teks sastera terawal di Jepun, Kojiki dan Nihon Shoki, sebagai penguasa alam syurga Takamagahara dan nenek moyang mitos rumah Empayar Jepun melalui cucunya Ninigi. Bersama dengan adik-adiknya, Dewa Bulan, Tsukuyomi dan Dewa Ribut, Susanoo, dia dianggap sebagai salah satu dari 3 anak berharga iaitu 3 keturunan terpenting dari Dewa Pencipta Izanagi. Tempat pemujaan utama Amaterasu, Kuil Besar Ise di Ise, wilayah Mie, adalah salah satu tempat paling suci di Shinto dan pusat ziarah dan juga tempat pelancongan utama. Seperti Shinto, kami yang lain, dia juga diabadikan di sejumlah kuil Shinto di seluruh Jepun. Amaterasu Omikami yang dikatakan sebagai pemberi keamanan dan kesejahteraan serta kemajuan dalam bidang pertanian Shinto. Sebab itu, simbol matahari digunakan dalam bendera rasmi Jepun kerana selain daripada mereka yang merupakan negara pertama menerima terbitan matahari, ia juga menjadi faktor kepada kepercayaan Amaterasu Omikami. Peranan utama Amaterasu adalah peranan Dewi Matahari. Dalam posisi ini, dia tidak berfungsi sebagai matahari terbit yang menerangi semua benda, tetapi juga memberikan makanan kepada semua makhluk hidup dan menandakan pergerakan teratur dari siang ke malam. Matahari mewakili keterbitan dan kesucian, 2 konsep Shinto yang paling penting. Semua perkara dalam penciptaan diperintahkan, dari Amaterasu hingga ke pergunungan Jigoku dan neraka lain. Perintah ini tercermin dalam masyarakat Jepun juga. Meskipun dia tidak menciptakan alam semesta, dia adalah Dewi Penciptaan, peranan yang diwariskan dari ayahnya Izanagi, yang sekarang mempertahankan dunia dari tanah orang mati. Simbol Dewi Matahari Amaterasu yang disembah di kuil Shinto utama di Ise adalah cermin bersama dengan rantai permata dan pedang, salah satu dari 3 harta karun Sanshu no Jingi, Jepun.
Cermin asli yang mencerminkan Amaterasu dibuat oleh tukang besi para dewa. Ia disimpan di kuil besar di Ise, di tengah Jepun dan disebut Yata no Kagami. Hingga hari ini, dapat melihat bangunan tempat cermin disimpan. Cermin itu sendiri telah bersembunyi selama 1,500 tahun. Dikatakan bahawa cermin mempunyai 8 sisi kerana 8 mewakili jumlah kesempurnaan di Shinto. Semua cermin dianggap suci bagi Amaterasu dan ini adalah cara untuk berhubung dengannya dan mencerminkan keadaan jiwa penonton. Peribahasa Jepun mengatakan, apabila cermin gelap, jiwa tidak suci. Pada saat kelahirannya, Amaterasu menerima rantai suci dari Izanagi. Juga dikatakan bahawa rantai permata ini disucikan di Great Shantori of Ise. Amaterasu adalah penjaga rakyat Jepun dan dalam peranannya sebagai pelindung, pedang surya mewakili sifat bela diri. Ini juga menunjukkan kemampuannya membawa orang-orangnya berperang jika perlu. Cermin, rantai permata dan pedang dianggap 3 lambang royalty imperial Jepun dan 3 simbol Shinto. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang mitos Amaterasu. Antaranya adalah pemisahan antara matahari dan bulan dan juga pemisahan antara mata asal industri makanan, pertanian dan cacing sutera di bumi. Yang pertama, kisah pemisahan matahari dan bulan. Amaterasu memerintah di syurga ketika dia mengirim abang dan suaminya, Dewa Bulan, turun ke dataran buluh untuk melayani Dewi Makanan. Ketika Dewi Makanan melihatnya, Dewi itu menyemburkan nasi rebus, ikan dan binatang yang dilapisi bulu dari mulutnya untuk dimakannya. Ini menjadikan Dewa Bulan dihina. Dewa Bulan menghunus pedangnya dan membunuh Dewi Makanan. Dia kembali ke Amaterasu dan memberitahunya tentang perbuatannya. Ini membuatkan Amaterasu sangat marah dan berkata bahawa Dewa Bulan adalah dewa jahat dan tidak akan bertemu secara langsung lagi. Yang kedua, kisah pemisahan mata asal industri, makanan, pertanian dan cacing sutera di bumi. Dewi Makanan memang mati setelah Dewa Bulan membunuhnya. Lembu dan kuda telah keluar dari kepalanya. Biji-bijian telah tumbuh dari kepalanya. Cacing sutera keluar dari keningnya. Bijirin pula telah muncul dari matanya. Beras telah tumbuh dari perutnya dan gandum dan kacang telah tumbuh dari perutnya juga. Amaterasu sangat gembira dengan pelbagai jenis makanan. Kemudian, dia mengeluarkan biji-bijian dari pelbagai biji-bijian dan menanamnya di ladang kering. Dia mengambil biji padi dan menanamnya di sawah. Dia meletakkan ulat sutera di mulutnya dan mengumpulkan benang sutera dari mereka. Oleh itu, Dewi memulakan seni membesarkan ulat sutera. Mengapa Amaterasu bersembunyi di gua? Terdapat pelbagai mitos mengenai Amaterasu. Antaranya adalah di mana Dewi itu menyekat dirinya di sebuah gua berikutan perselisihan faham dengan adiknya, Susanoo, Dewa Laut dan Ribut. Susanoo telah menimbulkan kekacauan di bumi dengan memusnahkan sawah, mencabut pokok serta menceroboh bangunan suci. Tahap kesabaran Amaterasu telah mencapai titik putus ketika adiknya memecahkan lubang di bumbung dewan tempat Dewi itu menetap dan memerhatikan dewa-dewa lain menenun pakaian syurgawi dan dia mencapakkan tubuh kuda yang besar dan terkoyak. Ramai penenun cedera dan terdapat beberapa orang juga yang mati. Akibat perbuatan ini, Amaterasu pergi bersembunyi ke sebuah gua di tengah bumi yang dikenali sebagai Ama no Iwato, iaitu gua batu, dan menolak untuk keluar dari gua sehingga menjatuhkan dunia ke dalam kegelapan sepenuhnya.
Dewa-dewa lain sebanyak 800 dewa meminta Dewa Matahari untuk keluar dari gua. Akhirnya, dengan tipu muslihat membuatkan Dewi Matahari berfikir bahawa mereka telah menemukan sesuatu atau seseorang yang berperanan dalam membawa cahaya ke dunia. Amaterasu dibawa keluar, ditangkap dan dihalang untuk kembali semula ke dalam gua. Saat Amaterasu membuka pintu gua sedikit untuk melihat apa yang sedang berlaku, para dewa pun kemudian membuang Shimenawa iaitu tali keramat dari jerami agar Dewi Matahari tidak kembali bersembunyi. Kesimpulannya, kita sebagai manusia perlulah menghormati orang sekeliling kita dengan hormat budaya dan fahaman terhadap kepercayaan agama mereka. Contohnya, agama Shinto yang mempunyai pelbagai fahaman dan kepercayaan terhadap agama mereka, tetapi masih kekal harmoni hidup bersama. Selain itu, kita mestilah memupuk semangat patriotik seperti yang dilakukan oleh kerajaan Jepun yang berusaha melalui inisiatif pendidikan dan sokongan kewangan khas untuk kuil-kuil baru untuk menjadikan Shinto mengamalkan tradisi moral patriotik. Sekian, terima kasih.